Luangkan waktu untuk keluarga di hujung minggu. Masa berkualiti ini juga boleh dimanfaatkan bersama Nona. Kerana Nona, inspirasi wanita untuk semua. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Luna, biar apa hadapi Nona. Successful isn't about being impressive, it's about being inspired. Ungkapan positif yang dipetik daripada tokoh wanita dunia, Michelle Obama, membuka tirai Nona minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Tidak mudah untuk mencipta kejayaan, apatah lagi mempertahankannya ketika berada di kemuncak. Lebih bermakna jika kejayaan yang dibina dapat memberi inspirasi buat semua. Minggu ini Nona bakal berkongsi pelbagai kisah yang dapat memberi ilham dan pengalaman berharga buat anda, penonton setia Nona. Masa dalam kandungan lagi pun memang tak tahu kan. Sebab masa dia kecil sangat perlukan perhatian yang teliti. Kita kena bagi peluang. Macam mana pun tu tetap anak kita. Menarik di Nona minggu ini. Inspirasi I adalah klien I itu sendiri. So, bila I tengok dia, I akan design based on dia sendiri. Elemen kedai kami ialah kayu-kayu. Kita nak tonkan earth colour tu supaya lebih rasa kemesraan alam di dalam kafe kami. Saya gamble kata orang because industri filem ni satu industri yang susah kita nak agak. Kalau benda tu sukses, itu terbaiklah filem seterusnya. Kalau tak sukses, setakat tu je lah. Alam rumah tangga adalah fasa baharu yang menyatukan dua insan dalam melalui kehidupan sebagai suami isteri. Sebaik sahaja ikatan disatukan, maka bermulalah tanggungjawab dan peranan setiap pasangan bagi mencari keserasian bersama. Amat penting bagi kedua-duanya menimba ilmu dan melengkapkan diri dalam segala persiapan untuk menempuh gerbang perkahwinan. Persiapan menjadi raja sehari memerlukan komitmen pasangan agar hari bersejarah dapat disempurnakan sebaik mungkin. Dalam pemilihan busana pengantin, biasanya wanita akan lebih teruja untuk kelihatan menawan di hari bahagia. Sudah 5 tahun berada dalam industri fashion, mereka ini semestinya menepati cita rasa bakal raja sehari. Minggu ini, Nona bawakan koleksi rekaan busana pengantin dan juga variasi untuk Aidilfitri hasil sentuhan Izzat Rahmat. Bekas graduan jurusan fashion Izzat Rahmat, 28 tahun, mula minat menjahit sejak di bangku sekolah lagi. Semangatnya untuk menghasilkan baju jahitannya sendiri timbul apabila dia mendapat hadiah sebuah mesin jahit daripada ibunya. Waktu I final year, I dah aim tau. Memang kawan-kawan I semua macam, okay, diorang plan nak sama belajar. I plan memang nak menjahit. I memang nak buat baju. Waktu habis belajar tu, saya start menjahit kat rumah, buat baju kurung. Ditubuhkan sejak 2018, pereka fashion muda ini juga mula menapak dalam industri seni dengan menghasilkan busana pengantin sentuhan idea kreatifnya. I suka kalau nampak klasik, tapi I still nak I punya bride nampak
modern. So maksudnya we play with baju kurung, tapi baju kurung tu ada cutting yang macam kita buat V-shape neckline. Maksudnya kita main with French lace. Maksudnya dia still baju kurung, still timeless, tapi dia ada touch of modern punya kat situ. Selain sentiasa mengikuti arus trend fashion semasa, pelanggannya juga ada yang memberikan idea dalam penghasilan sesuatu rekaan. Usually inspirasi I adalah klien I tu sendiri. Sebab bagi I, setiap klien I adalah I punya muse. So bila I tengok dia, I akan design based on dia sendiri. Kadang ada orang macam dia dah cakap, oh Izzat I nak macam ni, tapi sebenarnya itu bukan dia. Mementingkan kekemasan jahitan, perincian tambahan seperti di bahagian dada serta lengan bersama potongan yang bersesuaian juga diterapkan untuk menghasilkan rekaan yang eksklusif dan elegan. Macam I sendiri, personally, I percaya pada setiap badan tu cantik tau. So I memang, first memang I akan suggest hourglass dulu and then we go for mermaid. Maksudnya ini memang basic yang macam even though kalau you ada perut ke, you ada punggung ke, maksudnya cutting ni kita still boleh adaptkan dalam badan orang tu. Melihat permintaan yang tinggi daripada pelanggan, jenama ini turut menghasilkan koleksi baju raya secara tempahan sejak 2 tahun lalu. Baju kurung hanya ada 1-2 macam tu. Most of the baju memang ada, kalau orang tengok memang orang tahu itu memang baju city girl. Sebab we play with neckline, kita main dengan ada see-through. I bayangkan macam bangsa babes macam tu, macam gadis-gadis bangsa beraya di bangsa dan atau beraya di bandar macam tu. Pemilihan material yang berkualiti tinggi seperti kain chiffon, crepe silk serta satin yang lembut menjadi keutamaan dalam rekaannya. Memang I suka kain yang very flowy. Lace pun I suka lace yang macam French lace yang memang lembut. Bila orang tu pakai, dia akan jatuh dengan cantik. Meskipun terkenal dengan rekaan gabungan warna-warna lembut, tema warna pastel berwarna gelap merupakan kelainan bagi koleksi Raya 2022 karya Izzat kali ini. Bila kita main dengan warna-warna macam ni adalah warna-warna yang orang senang pakai, which is orang tu kalau tona kulit dia gelap ke cerah ke, dia akan ada colour untuk dia juga. Industri fashion mempunyai pelbagai sudut pandang yang berbeza. Rekaan perlulah mempunyai keunikan dan nilai estetika masing-masing agar industri fashion di Malaysia setanding dengan barisan pereka fashion antarabangsa. Harapan saya untuk industri fashion Malaysia agar rakan-rakan dan designer akan terus berkarya dan bersaing secara sihat, dan juga kepada pemakai agar lebih terbuka untuk menerima desain-desain yang baru dan juga mungkin sesuatu yang mungkin mereka tak pernah tengok. Mempertaruhkan 6 koleksi raya, jenama ini juga turut mendapat tempahan dari Singapura, Brunei dan Indonesia. Adunan tepung, mentega, air dan telur mampu menghasilkan hidangan minum petang yang membuka selera. Choux pastry merupakan pastry ringan yang dapat menghasilkan pelbagai hidangan seperti eclairs, cream puff, churros dan sebagainya. Tekstur yang ringan, lembut dan berongga adalah choux pastry yang sempurna. Memiliki pengalaman 20 tahun dalam dunia kulineri, Chef Nur Asmawati Nordin berkongsi teknik menghasilkan choux pastry dalam segmen Air Tangan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Chef Asma daripada Chef Asma Culinary Studio. Hari ini saya nak tunjuk cara macam mana nak buat choux pastry. Bahan-bahannya adalah air, mentega, gula, garam, baking powder, tepung gandum, telur. Mula-mula masukkan air. Gula, garam,
Butter, potong cube-cube ya. Besar-besar sikit pun tak apa. Biarkan hingga mendidih. Jangan dikacau ya. Sebab kalau kacau nanti butter ini akan berminyak dan akan mengakibatkan apabila choux pastry itu dah masak, dia akan nampak banyak minyak. Okey, sementara menunggu mendidih, kita ayak dulu tepung gandum dan serbuk penaik ya. Okey, nampak tak? Adunan kita dah mendidih, betul-betul mendidih dan api hendaklah ditutup. Selepas itu, masukkan tepung gandum yang telah diayak bersama serbuk penaik tadi. Masukkan semua. Masuk semua. Lepas tu kacau je. Kacau laju-laju. Sampai dia orang kata tak melekat dekat periuk tu tepung tu ya, adunan tu. Ini tips dia. Pastikan jangan buka api tau. Tutup api tu. Okey, masukkan dalam. Untuk bagi cepat sejuk, sampai-sampai tu kacaulah sekejap ni. Dan lebih kurang dalam 15 ke 20 minit jugalah nak bagi dia sejuk. Dah sejuk, adunan dah sejuk dan suam-suam kuku sikit. Masukkan telur sebiji demi sebiji ya. Ulang langkah yang sama sehingga telur dimasukkan ke semuanya. Okey, loyang hendaklah disapu dulu dengan margarine ataupun shortening dan lapik dengan kertas parchment paper ya. Tujuan dia supaya senang kita nak angkat dia dan tak melekatlah dekat loyang ya. Lepas tu kita boleh gunakan piping bag ni. Okey. Jadi untuk buat cream puff saya gunakan dia punya nozzle yang berbentuk star ni ya. Masukkan dalam ni. Lepas tu potongkan. Choux pastry ni boleh buat macam-macam jenis tau. Kita boleh buat cream puff, boleh buat choux pastry yang kelakuling tu, lepas tu boleh buat Paris brioche, eclair, boleh buat churros. Kalau nak goreng kita buat churros lah ya. Jadi kita masukkan ke dalam piping bag. Tak kisah ya nak pakai piping bag apa-apa pun. Saya kalau pakai yang plastik ni saya akan double lah. Masuk sikit-sikit, jangan masuk banyak-banyak. Nanti susah nak pipe keluar ya. You just buat macam ni je dulu ya. This one untuk Paris brioche. Yang bulat macam tu je. Lepas tu untuk cream puff. Okey, jarakkan sikit dalam 2 inci. Jangan rapat sangat. Nanti dia tak mengembang. Ini cream puff. Okey, katakanlah kita nak buat bentuk eclair. Eclair kalau nak buat macam ni pun boleh. Okey, sekarang dah siap. Jadi kita kena rehatkan dulu choux pastry ni lebih kurang dalam 10 minit supaya biar nampak dia kering sikit dan barulah kita bakar. Pastikan oven kita panaskan pada suhu 190 darjah Celsius, iaitu suhu atas bawah lah, iaitu api atas bawah Jadi okey. Ini sudah panas dah, 190. Lepas tu you letak tengah-tengah ni. Bakar lebih kurang dalam 35 minit. Okey, sekarang kita punya choux pastry kita dah masak. Nampak cantik tak? Masak dia mesti warna macam ni ya. Orang kata dia, nampak? Oh, yang ni dah masak juga bah. Choux pastry ini boleh diisi dengan pelbagai jenis inti serta boleh dihias mengikut selera masing-masing. Okey, inilah hasilnya daripada choux pastry tadi. Kita boleh dapat Paris brioche, kerakuling puff, cream puff, eclair. Untuk mengetahui lanjut tentang resipi-resipi yang saya sharekan, boleh layari Instagram Chef Asma _ ataupun FB Chef Asma Kitchenware dan selamat mencuba. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang
Warna bersiaran dari kediaman usahawan berjaya Datuk Azril Muhammad Razi dan isteri Datin Balkish Banu Muhammad Usni yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Rumah 4 tingkat ini mengetengahkan konsep modern French dengan dekorasi hiasan yang elegan dan mewah. Garapan idea dan konsep kediaman ini ilham pemilik sendiri setelah melawat ke benua Eropah dan ia menceritakan perjalanan pengembaraan pemilik dan isteri. Dilengkapi 8 bilik tidur, setiap tingkat mempunyai ruang tamu dengan pemilihan rona berbeza bagi mewujudkan mood yang lebih santai. Hiasan dekorasinya cukup minimalis namun masih mampu mempamerkan sisi elegan di setiap ruang yang ada. Menariknya, bilik TV dan ruangan sinema menjadi lokasi santai seisi keluarga. Landscape kediaman ini juga memukau pandangan dengan pancuran air di kolam renang. Selain menghidangkan variasi menu yang istimewa, kafe atau restoran masa kini menawarkan panorama dan dekorasi yang menarik. Pelanggan yang datang pastinya begitu selesa bersantai bersama keluarga dan teman. Dibuka sejak 3 tahun lalu, kafe ini adalah yang pertama membawakan tema Plant Cafe di Kuantan, Pahang. Diary Deco berkongsi keunikan dekorasi di Lena Cafe by Kayu Woods. Pemilihan warna dan dekorasi hiasan yang sesuai bukan sahaja menarik hati, malah menambat selera pelanggan. Rekaan dalaman yang mempunyai ciri-ciri rustik dan selesa membuatkan ada yang sanggup datang dari jauh ke kafe yang terletak di pantai timur ini. Lena Cafe by Kayu Woods membawa konsep berbeza berbanding kafe yang ada. Dengan panorama kehijauan yang tenang, pengunjung dapat menikmati hidangan bersama keluarga. Okay, konsep Lena Cafe ni sebenarnya kita wujudkan untuk penggemar pokok. Sebab kalau kita tengok sekarang wanita-wanita kat luar sana lebih suka menanam benda yang kehijauan. So konsep ni sebenarnya daripada rumah kita bawa ke kafe supaya keadaan dan sekeliling kafe kita nampak lebih tenang dan selesa. Rumah saya penuh dengan pokok hijau dalam kediaman saya sendiri supaya saya rasa dekat situ saya lebih selesa dan mata saya lebih cerah memandang kehijauan yang ada dalam rumah saya. So konsep tu saya bawa ke sini dan yang paling penting pokok-pokok ni saya semai daripada rumah saya bawa ke kafe dan saya tanam dekat sini. Lagi satu saya membawa konsep ni daripada rumah ke sini supaya pelanggan pun menikmati kehijauan rumah saya dan saya bawa ke kafe ni untuk mereka melihat sendiri macam mana rasa selesanya bila dikelilingi pokok-pokok hijau di dalam kafe saya. Mendapat inspirasi daripada kehijauan alam dan gemarkan tanaman berdaun membuatkan pemilik memilih tumbuh-tumbuhan sebagai dekorasi kafe. Sering berkunjung ke kafe-kafe yang berkonsepkan villa membuatkan mereka cuba menerapkan konsep yang sama dalam memberikan keselesaan kepada pelanggan yang datang. Berbezanya kami tidak menjual pokok-pokok. Itu bezanya kami menyemai dan menjaga pokok-pokok kami dan kat sini biasanya customer datang semua akan diorang melihat pokok kita orang lebih sihat berbanding dengan kedai-kedai lain. Itu adalah feedback daripada customer sendiri dan kenapa? Sebab saya memang sangat menjaga, saya sangat mentelitikan penjagaan pokok di dalam kafe saya. Kebiasaannya kedai bukan yang bertutup seperti rumah. So kat sini mungkin pengudaraan dan pencahayaan dia tanpa halangan. So disebabkan itu pokok-pokok saya tumbuh dengan segar dan sihat. Menggemari pokok berdaun seperti monstera dan keladi, setiap sudut dan ruang di kafe ini disusun dengan perabot yang pelbagai serta tumbuhan yang berbeza.
Menawarkan konsep kids friendly, tiada pokok berduri diletakkan di sini. Selain daripada pokok, elemen kedai kami ialah kayu-kayu. So kalau tengok semua meja-meja atau kerusi kami lebih kepada orang kata vintage look. Sebab kami nak attraction dia lagi dekat dengan pokok dan color-color kayu. So kita nak tonekan earth colour tu supaya lebih rasa kemesraan alam di dalam kafe kami. Bagi mereka yang berkunjung ke Lena Cafe, kita akan letakkan perabot di tempat yang berbeza dengan pokok yang berbeza supaya mereka ada pilihan untuk memilih. Sama ada datang dengan keluarga, dapat duduk di meja yang luas dan selesa bersama keluarga, dan ada juga yang datang untuk meraihkan hari jadi atau ulang tahun perkahwinan mereka boleh memilih tempat yang lebih privacy. Tidak seperti kafe-kafe lain masa kini, siapa sangka kafe ini menawarkan menu hidangan berkonsep kemelayuan. Kita dekat sini, walaupun konsep kami orang kata sekarang ialah Scandinavian style atau Nordic style atau modern style, tapi makanan kami you all jangan ingat ada western sahaja, kerana di sini best seller kami ialah kambing masak kicap, dan yang paling favourite customer, which is customer Chinese pun, dia akan mencari udang kari kering di sini. Untuk minuman yang menjadi signature di Lena Cafe ialah kopi Diary dan kopi December. Kopi ni kita buat manual, bukan coffee machine. You guys should try kerana dia adalah signature di Lena Cafe, iaitu kopi kampung kami di sini. Mempunyai minat yang sama seperti ibunya yang gemar dengan tanaman hijau, susun atau pokok-pokok di kafe ini sentiasa dalam keadaan rapi dan menarik. Selain hidangan yang membuka selera, pemilihan warna dan dekorasi hiasan yang sesuai memainkan peranan penting bagi mewujudkan keselesaan dan suasana yang tenang kepada pelanggan. Sindrom Treacher-Collins merupakan gangguan genetik yang mempengaruhi perkembangan tulang dan jaringan lain pada wajah. Lazimnya bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan pada telinga, kelopak mata, tulang pipi ataupun tulang rahang. Sejak kebelakangan ini, terdapat beberapa kes sindrom Treacher-Collins yang dilaporkan di Malaysia. Minggu ini, Nona mendekati Juliana Abdullah, seorang ibu yang berusia 40 tahun yang menjaga permata hatinya, Amra Khadijah 8 tahun yang menghidap penyakit jarang jumpa ini. Ikuti pengalaman dan ketabahannya dalam segmen Survivor Nona. Amra Khadijah Muhammad Syahrian atau lebih mesra disapa Dija dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2014. Hari kedua setelah melihat dunia, doktor memberitahu bahawa Dija dilahirkan dalam keadaan yang tidak sama seperti bayi yang lain. Hancur hati seorang ibu tatkala mengetahui bayi yang dikandung 9 bulan 10 hari ini mempunyai masalah kesihatan yang kronik. Sebenarnya kalau ikut perasaan seorang ibu tu memang terkejutlah. Sebab masa dalam kandungan lagi pun memang tak tahu kan. Doktor cakap sebelum the next day tu untuk buat saluran pernafasan dia tu, doktor cakap kalau kita tak buat, dia punya peluang tu 50-50. Sebelum saya cakap, kita kena bagi peluang. Macam mana pun tu tetap anak kita. Tiada pengalaman berhadapan dengan penyakit ini, Juliana sedikit tertekan. Menguruskan seorang bayi yang istimewa bersama dua lagi anak yang lain bukanlah sesuatu yang mudah. Tanggungjawab yang besar tergalas di bahu Juliana dan suami ketika itu. Saya memang struggle sangat. Saya tak ada apa-apa info, saya tak ada grup
sokongan, group support. Memang saya tak ada langsung. Kita jaga dia sebaik yang kita boleh jaga dia. Sebab masa dia kecil, sangat perlukan perhatian yang teliti. Sebab dia kena suction untuk 3 jam sekali sebelum minum. Sebab dia pakai rice tube juga masa tu. Saya tak pergi tempat yang ramai-ramai orang sangat sebab condition dia pakai trachea tu. Trachea tu udara atau kuman senang nak masuk terus ke paru-paru. Itu antara yang saya sangat jaga sebab saya tak nak dia kena lagi susah. Deja mengalami masalah pernafasan dan pendengaran sejak dia dilahirkan. Setakat ini, Deja telah melalui 4 kali pembedahan yang melibatkan saluran pernafasan, bahagian rahang juga pembedahan memperbetulkan sumbing. Sedih mengenangkan keadaan Deja, Juliana seakan tidak sanggup melihat anaknya melalui dugaan ini. Saya tak kuat nak lalui semua. Satu husband cakap kita kena kuat sebab ni anak kita. Saya cakap, ya saya tahu tapi kalau keadaan terus menekan saya sendiri rasa macam saya tak boleh. Ketabahan yang dimiliki Juliana dan pasangan benar-benar menjadikan mereka kuat dan kental untuk mengharungi hari-hari mendatang bersama permata hati istimewa ini. Juliana dan suami berusaha mempelajari cara memasukkan rice tube ke dalam perut Deja daripada seorang doktor yang juga kenalan mereka. Minta tolong kawan yang bahagian hospital. Kita orang minta tolong diajar kita orang macam mana nak masukkan rice tube. Maksud itu antara salah satu yang baru bila saya dah boleh belajar benda tu, walaupun memang agak takut juga sebenarnya sebab bila salah masuk rice tube tu, dia boleh masuk ke paru-paru. Dia tak masuk ke perut, dia akan masuk paru-paru lagi worse jadi nanti budak tu. Saya rasa tu bila saya dapat belajar itu sangat macam saya rasa macam lapang. Satu part yang saya rasa macam boleh tarik nafas. Dugaan memiliki anak yang istimewa adalah ujian termanis yang diterima keluarga ini. Deja yang bersekolah di Sekolah Pendidikan Khas di Kapar, Klang, Selangor, kini sudah pandai menguruskan diri sendiri. Namun penerimaan masyarakat terhadap penyakit ini masih kurang. Ada yang belum dapat menerima kehadiran Deja. Biasalah orang tengok macam macam peliknya budak ni kan. Saya ambil pendekatan tak nak tengok orang. Saya nak keluar, saya keluar je. Biarlah. Saya lepas tu saya dengan husband saya tak ada isu nak suruh anak. Tak nak keluar nanti anak kita orang nampak macam ni. Tak ada isu tu. Kita nak keluar lah. Anak saya bukannya yang mengganggu orang ke apa kan. Saya keluar je. Bila masa kecil tu memanglah orang nampak kat dalam stroller kan. So macam kita buat tak nampak je lah apa orang tu nak pandang ke apa ke tu tak. Okey, bila dia dah besar sikit, dia dah pandai nak bergaul dengan orang tu, dah makin lain lah isu dia. Orang cakap macam hantu lah. Kalau saya rasa Deja macam dekat sangat dengan budak-budak yang macam tu, saya memang akan tarik lah. Sekarang makin dia besar, saya rasa dia makin tahu orang tu boleh get along dengan dia ataupun tak. Juliana dan pasangan turut mendapat sokongan dan maklumat berkenaan penyakit Deja dari Persatuan Penyakit Jarang Jumpa Malaysia, salah satu persatuan yang membantu memberikan dorongan kepada mereka yang mempunyai masalah seumpamanya. Kat Malaysia sekarang ni, Persatuan Penyakit Jarang Jumpa Malaysia MRDS dapat kumpulkan lebih kurang 90 jenis different penyakit. Publik akan tanya, ni penyakit apa ni? Sebab publik biasa dengan Down syndrome, dengan autism, ADHD kan. Tapi sebenarnya ada lebih lagi ramai penyakit yang kita selalunya orang lump it and they call it just cacat. Kita harap lebih ramai publik akan dapat mengambil kesempatan ini untuk join kita supaya macam Juliana cakap, bila you nampak nanti certain penyakit, you akan tahu. Tak payahlah jeling-jeling nak bisik-bisik kan. Jadi you boleh tahu, you boleh tegur, cakap okey saya tahu penyakit ni contohnya lah. Saya lalui pengalaman ni sendiri dengan suami. Bila kita redha atas apa yang Allah tentukan, apa yang kita lakukan, semua akan jadi lebih mudah.
Mereka antara insan terpilih yang ditakdirkan menerima dugaan ini. Nona turut mendoakan agar adik Amra Khadijah membesar sebagai anak yang solehah dan menjadi penyejuk mata, penenang hati ibu ayah tercinta. Semoga Dija juga terus berkeyakinan tinggi demi mencapai apa yang dicita-citakannya. Nona, nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona, nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Kehebatannya menghasilkan siri drama kepolisan selama 2 dekad adalah satu pencapaian yang amat membanggakan. Apatah lagi apabila mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Records sebagai drama bersiri paling lama bersiaran di negara ini. Pernah memegang watak sampingan dalam filem Laksmana Doremi, lakonannya bersama legenda seni negara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee antara memori yang tidak dapat dilupakan. Nama Datuk Yusof Haslam tidak perlu diperkenalkan lagi. Pengarah dan penerbit yang digelar The $1 Million Filmmaker sudah 50 tahun membabitkan diri dalam industri seni. Ikuti pengalaman dan cabaran menjadi anak seni bersama Datuk Yusof Haslam dalam segmen Throwback. Walaupun dia berhadapan dengan maknya-maknya, tetapi risikonya cukup tinggi, Tuan. Di sinilah letaknya kebijaksanaan kita dalam mengatur apa jua strategi, Syaful. Hai, saya Yusof Aslam. Nak tahu apa aktiviti saya di rumah? Saksikan saya dalam Nona di TV3 selepas ni. Setelah tamat persekolahan, Datuk Yusof Haslam pernah berkhidmat sebagai konduktor bas selama 10 bulan sebelum mendapat tawaran berlakon filem pertamanya di bawah arahan Jamil Sulong. Saya suka tengok cerita cowboy, cerita Hindustan kan, cerita Melayu juga. Masa tu berangan nak jadi bintang filem dia. Tak ada fikir producer mana siapa kita kan. Kita ingat kita semua nak jadi sebagai seorang pelakon filem dan masa yang sama saya minat kerjaya polis. Saya nak jadi inspektor polis. Perjalanan seninya bukanlah mudah seperti yang disangka. Pelbagai onak dan duri telah dilalui beliau sebelum bergelar seorang pengarah dan penerbit filem tersohor tanah air. Saya gamble kata orang because industri filem ni satu industri yang susah kita nak agak. Planning pun nak buat filem tapi takut kerana banyak filem-filem tempatan ketika tu diterbitkan oleh producer-producer tempatan yang gagal di pasaran. Jadi ini membimbangkan saya lah. Strategi saya tak apa you cubalah. Kalau benda tu sukses, you terbitlah filem seterusnya. Kalau tak sukses, setakat tu je lah. You kena hati-hati, tak boleh shock sendiri. You tak boleh buat sesuatu yang you rasa you suka. You kena fikir apa yang majoriti suka. Tapi kata dia, you mesti ingat, bintang tidak boleh menjanjikan kerjaan tanpa konten yang baik. Dia harus ada win-win situation. Saya bagi tahu Datuk, masa tu kan yang popular, masa tu penyanyi-penyanyi popular Ella semua kan. Jadi kalau ada artis-artis popular yang boleh menarik untuk melihat filem Datuk yang hebat tu, saya kata itulah idea yang saya bagilah kan. Datuk pun setuju dengan idea saya. Tapi setiap filem dia sayalah pengkritik utama dia. Pernah menghasilkan drama bersiri kepolisan pertamanya berjudul Roda-Roda Kuala Lumpur yang mengisahkan tentang polis trafik. Pada tahun 1998, beliau kemudian menerbitkan sebuah lagi drama melibatkan badan beruniform iaitu Gerak Khas dan masih bertahan sehingga kini sebagai drama bersiri kegemaran rakyat Malaysia. Masa Gerak Khas tu diterbitkan, saya menganggap siri itu hanya boleh bertahan biasalah. Kita buat 26 episod kan. Tiba-tiba nak diberhentikan, disambung. Stesen kata rating gila-gila rating ni. Saya pun terus buatlah. Saya pun tak menjangka siri Gerak Khas tu boleh bertahan. Lepas bertahun demi tahun saya tak sedar daripada usia saya 44, 54, 54 sampai 64 sampai dengan 68 masih berjalan. Elok dikekalkan kata dia. Itulah lahir pula sekarang ni Gerak Khas Undercover.
Beliau juga turut membina beberapa set khas di sekitar kediamannya bagi memudahkan urusan dan menjimatkan masa ketika melakukan penggambaran. Hari ini kita gunakan set ni untuk buat kafe, coffee house ke apa ke kan. Dan kadang-kadang set ni digunakan sebagai nightclub. Kita letak prop-prop kita semua kan. Bapa kepada 5 orang cahaya mata ini juga tidak menyangka 2 daripada anaknya mengikut jejak langkah beliau sebagai penggiat serta pengkarya seni filem dan drama. Dia orang follow saya, dia curi skrip filem saya, skrip drama saya, dia belik-belik. Tapi saya nampaklah dia punya minat tu, situ. Begitu juga Syafiq. Menubuhkan syarikat produksi filem Scope Production ketika berusia 30 tahun, pelbagai anugerah telah diraih sepanjang hampir 3 dekad berkecimpung dalam industri. Ini merupakan satu kejayaan kepada industri dan saya bersyukur dan saya juga berterima kasih kepada pihak kerajaan juga melalui Finas yang banyak membantu industri filem tempatan dengan melahirnya wajib tayang dan sebagainya. Walaupun sibuk dengan urusan perniagaan dan penghasilan karya-karya baru, Datuk Yusof Haslam juga amat mementingkan masa bersama keluarga dan gemar bermain bersama cucu-cucunya. Bagi pengarah-pengarah muda, nasihat saya, tuntutlah ilmu ya. Mengutip pengalaman daripada orang-orang lama, lepas tu menonton filem-filem luar, itu juga satu proses. Dan kepada angkatan muda, bersiap sedialah kerana cabaran pada hari ini terlalu besar. Bagi saya, kena kuatkan semangat, juang dan jangan peduli kata orang. You kena percaya dengan diri you sendiri, teruskan perjuangan. Itu dia. Nama ayah apa? Nanti Yusof. Syafiq Yusof. Siapa Yusof? Syafiq. Siapa Yusof? Siapa? Siapa Yusof? Inilah atuk kau. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Perkahwinan bukanlah sekadar penyatuan dua jiwa antara suami dan isteri. Sebaliknya, ia adalah ikatan hati antara dua buah keluarga. Membentuk hubungan yang baik bersama keluarga pasangan adalah amat penting untuk membina rumah tangga yang aman dan bahagia. Ikuti kupasan tip menyantuni ibu bapa mertua dan ipar dua yang dingin bersama Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton Nona yang Ustazah kasihi sekalian, apa khabar semua? Hari ini mari kita melihat bagaimana untuk menguruskan hubungan yang dingin di antara menantu dengan mertua ataupun dengan ipar duai. Ya, kita kalau dah berumah tangga, sahabat-sahabat sekalian, mesti kita nak hubungan dengan mertua, dengan ipar duai menjadi satu hubungan yang mesra. Jadi kalaulah ya tuan-puan semua berlaku ya situasi yang agak dingin, bagaimana untuk kita menguruskan hal yang seperti ini? Mia boykot pula dia sebab tak nak masuk dalam rumah. Yalah, Mia kan bukan menantu Misali. Ustazah akan berikan beberapa tips yang utama. Yang pertama, tuan-puan sekalian adalah pastikan hati kita ini rasa lapang dan tenang. Ya, jaga emosi kita dengan baik. Ya, kalau emosi kita tak bagus, tuan-puan sekalian, hati kita memang tak lapang untuk berhadapan dengan situasi tersebut, ia akan memberikan kesan kemudaratan kepada emosi dan kehidupan kita lebih parah lagi. Sebab bila hati kita tidak lapang, kita akan respon kepada sikap orang lain juga dengan satu respon yang agak negatif. Jadi cara untuk melapangkan hati ada banyak cara. Antara lain adalah kita selalu ingat bahawa ini mungkin sebuah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melihat kematangan kita, kebijaksanaan kita, kesabaran kita. Jadi kena lapang hati dan selalu rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Kita berumah tangga dengan suami kita bukan untuk bergaduh dengan adik-beradik yang lain, bukan untuk bermusuh dengan ipar duai ataupun dengan mertua. Tapi kita ingat balik semula bahawa kita berkahwin dengan suami kita adalah untuk menyambung silaturahim yang lebih luas, yang lebih besar. InsyaAllah dengan niat yang baik itu, sahabat-sahabat sekalian, hati kita akan lebih lapang untuk berdepan dengan mungkin di sana ada banyak rintangan dan cubaan.
Lagi satu aku tak nak Kuzari rasa air tangan kau. Kalau Nurul tu lainlah kan. Elok sangatlah kalau Kuzari dapat rasa air tangan Nurul. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, menghadapi sikap ipar dua dan mertua yang tak menyenangkan ini, yang kedua adalah kita kena meraihkan apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka dalam rangka yang dibenarkan oleh syarak. Bukan sampai maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena raih perasaan mereka. Kalau mereka memang tak suka rumah bersepah contohnya, tak suka masakan makanan yang macam ni, dia nak makan yang macam ni, pada ruang ataupun kadar yang kita boleh raihkan, kita raihkan dulu. Walaupun semua tu ada had dia lah, tapi kita cuba raihkan. Jangan mudah-mudah kita buat sesuatu yang menjengkelkan ataupun yang menyakitkan hati mereka. Yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam sendiri, Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nanti kalian akan saling berkasih sayang. Jadi sebagai menantu, sahabat-sahabat sekalian, kerap-keraplah bagi hadiah pada mertua, pada ipar duai. Kita mungkin pergi ke mana-mana melancong. Bukan nak mesti mahal-mahal. Tapi apa yang kita berikan itu, hadiah cenderai hati itu adalah sebagai tanda ingatan kita kepada mereka. Betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Takkan makan sekodok tu je. Ni, makan kuih bakar ni. Penat tau Nurul bawa makan. Allah, takat sekodok macam tu. Semua orang boleh buat. Dan yang keempat, yang paling utama sebenarnya adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah mengikat, melunakkan hati-hati kita semua dalam sebuah keluarga yang besar, agar sama-sama berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, keadaan ini memerlukan masa, bertenang, bersabar, teruskan berbuat baik. In ahsantum li anfusikum. Kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kepada diri kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putaran masa mengubah perjalanan kehidupan setiap insan. Dalam sebuah kehidupan yang diiringi usaha dan kesungguhan, bukan sahaja boleh mengubah individu, malah dunia untuk menjadi lebih bermakna. Jadilah contoh yang terbaik untuk diteladani, memberi inspirasi bagi membangunkan potensi diri. Itulah kekuatan wanita untuk menjadi insan yang dihargai. Hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Dato' Azril Muhammad Razi dan pasangan Datin Balkish Banu Muhammad Usni kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Seperti biasa, layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja juga ibu dan istri, cabaran di tangan